Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam tuan. Ni ada hadiah untuk Tuan. Untuk saya, terima kasih. Rezeki saya dah ni agaknya. Tapi ini hadiah ke rasuah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar tuan-puan? Tuan-puan, sketsa yang baru tuan-puan lihat tadi adalah kemungkinan-kemungkinan yang boleh berlaku kepada saya, boleh berlaku kepada tuan-puan, boleh berlaku sewaktu tuan-puan menjawat jawatan sebagai penjawat awam maupun di peringkat swasta. Ada masa dan ketikanya rasuah, hadiah boleh menjadi rasuah. Jadi dalam video pada kali ini kita akan melihat, kita akan membincangkan bagaimana hadiah akan menjadi rasuah. Tuan-tuan, pertama, pemberi dan penerima hadiah mempunyai hubungan yang rasmi. Ini adalah antara ciri-ciri bagaimana sesuatu hadiah boleh bertukar menjadi rasuah. Kita kena berhati-hati tuan-tuan. Sebagai contoh, saya sebagai seorang pensyarah menerima hadiah yang besar katakan daripada pelajar saya yang punya hubungan yang rasmi dengan saya. Ataupun tuan-puan sebagai seorang penjawat awam memberikan tuan-puan sebagai seorang kontraktor contohnya memberikan hadiah kepada penjawat awam yang lain yang boleh memungkinkan pertimbangannya dalam dia nak sign dokumen tuan-tuan nanti. Jaga-jaga tuan-tuan. Kemudian ciri-ciri yang lain bila mana rasuah, hadiah boleh menjadi rasuah adalah apabila pemberian hadiah mempunyai balasan yang tertentu berkaitan dengan tugas rasmi penerima hadiah. Sebagai contoh, apabila A dapat sesuatu, maka A telah berjanji kepada pemberi hadiah tadi. Nanti jangan lupa ya, adjust lah sikit. Jaga-jaga tuan-tuan, makan tak habis kita nanti. Kemudian yang ketiga adalah pemberian hadiah akan mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh si penerima. Kerana hadiah itu memberikan kesan di hati dia, memberikan kesan pada pertimbangan dia dalam sesuatu urusan rasmi. Dan satu lagi ciri-ciri adalah apabila nilai hadiah tidak setimpal dengan maksud hadiah itu diberi. Sebagai contoh, katalah hadiah ni pada hari raya. Selalu hari raya katalah orang bagilah, katakan kuih lah sebalang kecil. Dan minta hadiah, dia kata tak apa, nanti saya renovatekan rumah untuk hari raya. Wah ya, jangan. Rasuah dihina, maruah dibina. Tuan-tuan, kalau kita lihat pada seksyen 165 Kanun Keseksaan, satu seksyen yang telah diwujudkan dan yang bermaksud bahawa kesalahan pegawai awam menerima barang bernilai tanpa balasan setimpal daripada pihak yang mempunyai urusan rasmi dengannya. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Sama-sama kita jaga-jaga tuan-tuan. Jadi satu peringatan kepada saya, satu peringatan kepada pelajar-pelajar semua yang bakal mungkin menjadi penjawat awam khususnya, jangan kita sesekali menerima hadiah atau apa-apa barang yang bernilai daripada mana-mana syarikat, kontraktor yang ada hubungan rasmi dengan pejabat kita bekerja. Pemberian semua seumpama tu tuan-tuan, dia akan kadang-kadang akan menimbulkan rasa bersalah, akan menimbulkan dilema kepada kita. Mungkin niat orang tu memang bukan untuk memberikan rasuah, dan kita pun mungkin tidak mahu menerima rasuah pun, tetapi kerana telah diberi hadiah, maka kita akan ada pertimbangan yang berbeza. Maksudnya hadiah tadi mengubah kesan pertimbangan kita, dan keputusan yang kita buat selepas itu mungkin dipengaruhi oleh hadiah yang kita dapat tadi. Akhirnya apa? Akhirnya saya ataupun tuan-tuan akan melakukan perlakuan rasuah. Minta simpang lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, walau bagaimanapun ada hadiah yang boleh diterima oleh penjawat awam. Kalau kita lihat kepada Pekeliling Perkhidmatan bilangan 3 tahun 1998,
mengatakan bahawa hadiah boleh diterima jika hadiah datang daripada orang yang tak ada kaitan dengan tugas rasmi. Itu pun ada syarat, tuan-tuan. Nilai hadiah mesti kurang daripada 1/4 gaji ataupun RM500. Ataupun hadiah itu datang daripada rakan sekerja sempena dengan persaraan, pertukaran, bertunang, perkahwinan, itu boleh. Ataupun hadiah daripada suami, isteri kan, anniversary kan, ibu, bapa, mertua, anak, adik-beradik, itu boleh lah. Hadiah daripada saudara mara atau rakan-rakan bersempena dengan pertunangan, hari jadi, ataupun majlis yang berkaitan dengan agama dan adat resam. Ataupun hadiah itu adalah berbentuk lencana, pen, bagi plug, cenderamata, itu boleh. Ataupun hadiah dalam bentuk benda-benda yang mudah rosak, tuan-tuan. Contoh, tuan-tuan dapat sayur, buah-buahan, kadang orang bagi hamper buah, yang itu boleh lagi kita pakai. Tapi satu tanggungjawab kepada saya dan tuan-tuan yang menjadi penjawat awam nanti adalah penjawat awam mesti melaporkan kalau setiap hadiah yang kita terima kepada ketua jabatan. Jadi di mana peranan ketua jabatan? Ketua jabatan yang dikemukakan pengisytiharan itu mesti membuat keputusan sama ada ketua jabatan itu nak benarkan ke tidak. Ketua jabatan tu boleh mengarahkan hadiah tadi dikembalikan kepada si pemberi oleh yang menerima tadi lah, ataupun hadiah tu ambil disimpan di jabatan. Maka tuan-tuan, marilah kita fikir balik. Sebarang hadiah yang kita terima itu hadiah ataupun rasuah, kita perlu tanya diri kita, siapa si pemberi? Adakah saya ni ada kepentingan dengan beliau? Adakah dia ada urusan rasmi dengan kita? Kedua, kalaulah kita tak memegang jawatan sekarang, adakah orang tu akan bagi kita hadiah juga? Dan yang ketiga, kenapa agaknya hadiah tu bagi kat kita, tak bagi kat orang lain? Tu pun kita kena timbang. Dan mungkinkah hadiah ni, tuan-tuan, ada udang di sebalik batu? Maka bertitik tolak daripada itu, tuan-tuan. Sekali lagi saya menasihatkan diri saya, menasihatkan tuan-tuan juga, supaya kita berjaga-jaga dalam dan terus kita membudayakan integriti. Tuan-tuan, rasuah dihina, maruah dibina. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye.